TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua kepada calon SPM? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2022 Pecutan bersama saya Syamira Nazir. Untuk hari ini kawan-kawan, kita akan belajar mata pelajaran Sains Rumah Tangga kertas 1 yang bakal diduduki oleh calon SPM tidak lama lagi. Dan untuk kelas kita pada hari ini, ia akan dikendalikan oleh seorang guru yang cukup berpengalaman, merupakan penolong kanan co-curriculum. Siapakah beliau? Jom kita kenali beliau dengan lebih rapat. Kita saksikan Profil Guru. Baiklah, itu dia seberengkas pengenalan guru penyampai yang akan bersama dengan kita hari ini. Sedikit latar belakang beliau. Tetapi sebelum saya perkenalkan siapakah guru kita, suka untuk Mira perkenalkan jurubahasa isyarat yang bersama dengan kami di studio hari ini, iaitu Cikgu Nurziana Yuf dari SMK Dato' Ibrahim Yaakob, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu Ziana? Terima kasih kerana bersama dengan kami untuk hari ini. Baik kawan-kawan, saya bersama dengan seorang guru dari SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur, iaitu Cikgu Eliza Ilyas. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Apa khabar? Alhamdulillah. Saya sangat berbesar hati dengan kehadiran Cikgu pada hari ini untuk berkongsi kepada semua murid-murid di rumah. Baik Cikgu, hari ini fokus kita mata pelajaran Sains Rumah Tangga kertas 1. Ya, betul. Cikgu, Jadi saya kira Cikgu pun dah bersedia untuk mulakan kelas kita pada hari ini. Jadi persilakan Cikgu. Okey, terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk murid-murid di seluruh Malaysia yang akan mengambil kertas peperiksaan SPM Sains Rumah Tangga. Okey, so kita mulakan Mira. Sila Cikgu. Alright. So, apa yang kita nak tahu tentang peperiksaan kita ni? Soalan-soalan yang mungkin bakal akan ditanya nanti, ada kaitan tak dengan apa yang nak saya terangkan nanti. Okey, so Sains Rumah Tangga 3769 barang 1. So, apa yang kita nak tahu? Jadi, yang pertama sekali kita nak tahu ialah tentang kertas kita. Untuk kertas SPM, SRT, kita akan menjawabnya selama 2,5 jam. Yang mana dalam kertas SRT kita ada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Dalam tempoh 2,5 jam, semua soalan di bahagian A dan bahagian B kita perlu jawab, wajib jawab, mesti jawab. Jadi untuk bahagian A, kita ada 20 soalan, 20 soalan struktur, yang mana 20 soalan ini merangkumi 50 markah. Dan biasanya pada soalan di bahagian tepi soalan itu akan dituliskan markah yang diperlukan untuk murid jawab. Kemudian untuk bahagian B pula, kita ada 4 soalan. 4 soalan yang juga mengambil markah 50 markah. 50 markah, yang mana markah dekat situ ada yang 15 markah, ada yang 10 markah. Jadi total semua 50. Bergantung kepada soalan tu lah. Jadi murid kena tengok di bahagian soalan apakah markah-markah tu. Okey. Kemudian di dalam kertas kita ni jadi murid diminta menjawab di ruang jawapan yang disediakan. Ruang jawapan tu telah disediakan dan jawab di situ. Jangan jawab di tempat lain. Kerana dia akan yang pertama dia akan menyukarkan pemeriksa untuk menanda nak cari jawapan. Yang keduanya dia tidak mengikut kehendak soalan. So jawab di ruang jawapan yang disediakan. Dan yang kedua, sekiranya ada soalan melakar. Dalam soalan melakar ni digalakkan, bukan wajib, digalakkan murid menggunakan pensel 2B semasa melakar. Kerana kadang-kadang mereka nak padam dan sebagainya. Kalau guna pen nanti tak cantik. Nampak kesan-kesan pembetulan dekat situ. So lebih baik guna pensel. Dan gunakan pensel 2B sebaiknya, sebab dia lebih gelap dan nampak lebih terang. Jadi sangat-sangat digalakkanlah untuk kita menggunakan pensel bila kita melakar.
Baik cikgu. Okey. Itu yang murid perlu tahulah untuk paper kita. Okey, untuk slide seterusnya cikgu. Okey, so jadi kertas soalan kita ni selalu ini memang mana-mana lah. Cikgu, apa soalan yang akan keluar? Apa soalan keluar? Okey, soalan yang keluar semuanya bergantung kepada murid baca. Mereka perlu faham apa yang diajar oleh cikgu, dan biasanya soalan berdasarkan kepada dokumen standard pembelajaran di SKP. Dan dalam di SKP ada standard pembelajaran. Jadi standard pembelajaran akan diterakan dalam buku teks. Ini contoh. Biasanya ini contoh dalam buku teks SRT lah. Biasanya pada setiap tajuk utama akan diletakkan standard pembelajaran untuk memastikan bahawa guru mengajar mengikut di SKP apa standard pembelajaran yang perlu murid tahu. Dan murid pula mereka lihat yang ini saja, standard SP ni dalam buku teks untuk mengetahui soalan-soalan yang boleh ditanya. Okey. Cikgu. Okey, yang itu yang mereka perlu tahulah. Maknanya lepas ni tak payah tanya soalan apa keluar. Betul. Semua boleh ditanya dalam soalan peperiksaan. Baik, itu dia sedikit pengenalan ringkas tentang format pentaksiran bagi sains rumah tangga untuk kertas 1. Selepas ini, Cikgu Ediza akan terangkan dengan lebih mendalam lagi bagi bahagian A, bagaimana cara yang terbaik untuk menjawab. Tetapi kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini hanya di Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kawan-kawan, jom masuk ke kelas. Hari ini di dalam Sukses SPM 2022 Pecutan, kita akan fokuskan mata pelajaran sains rumah tangga untuk kertas 1, di mana kertas ini mempunyai dua bahagian, bahagian A dan bahagian B. Setiap bahagian mempunyai 50 markah. Jadi untuk segmen ini, Cikgu Ediza ingin kongsikan kepada anda apakah kaedah yang terbaik untuk menjawab bahagian A. Jadi kita persilakan Cikgu. Silakan Cikgu. Okey, saya teruskan. Okey, untuk kertas bahagian A ada 20 soalan. Dan daripada 20 soalan tu ada beberapa bentuk soalan yang biasanya, yang umumnya akan disoal lah dalam kertas peperiksaan ini. Jadi yang pertama kita tengok iaitu contoh soalan yang meminta murid menjawab dari segi maksud ataupun definisi ataupun menamakan. Jadi contoh soalan ditertera pada televisyen kita iaitu antara kalau soalan maksud atau definisi, dia ada dua bentuk. Sama ada istilah itu telah diberikan, istilah itu telah diberikan, jadi dia minta maksud telah diberikan, dia minta istilah, ataupun dia bertanya terus apa maksud. Jadi dekat sini kalau kita lihat ada dua soalan. Contohnya, maklumat berikut adalah maksud bagi satu istilah. Dia dah bagi maksud dah dekat sini. Jadi bila dia bagi maksud dekat sini, dia perlukan apakah istilah kepada maksud ini. Itu boleh ditanya. Ataupun yang kedua, dia terus minta maksud. Dia minta maksud. Jadi kalau dia minta maksud, bermakna maksud itu mesti lengkap. Ayat itu mesti lengkap. Kalau tak lengkap, dia tidak memberi sebarang maksud. Jadi contoh kalau kita lihat dekat sini ni. Kalau yang soalan yang pertama tadi, dia minta maksud, dia minta istilah, maksud dah diberi, so apa istilah kepada maksud yang telah diberikan. Tapi yang ini kalau contoh, apakah maksud diet seimbang? So tengok, ayat dia panjang, mesti lengkap. Maksud diet seimbang mengandungi semua nutrien. Kalau katalah murid tertinggal perkataan ini, dia tidak memberi maksud lah, sebab nutrien ni kita ada 5 nutrien yang utama. So bila sebut semua ni dah merangkumi lah, protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan garam, mineral. Itu satu contoh soalan. Soalan yang seterusnya, yang kemungkinan boleh disanya adalah soalan yang berkaitan dengan simbol. Jadi dalam sains rumah tangga, simbol kita hanya ada pada jahitan sahaja, iaitu tanda-tanda pola. Jadi dia boleh disoal dalam pelbagai bentuk lah. Dan ini antara contohnya. Dia berikan simbol dan dia minta apa maksud simbol ini. Right? Jadi contohnya, jadual menunjukkan dua simbol, tanda pola dan keterangan bagi simbol itu. Ternyatakan keterangan bagi simbol itu pada ruang jawapan. Tengok,
soalan pun sentiasa dinyatakan pada ruang jawapan. Bermakna kena jawab pada ruang yang disediakan lah. Jadi simbol yang pertama adalah ira lurus dan simbol yang kedua adalah tanda lipatan. Jadi ini antara, jadi banyak bentuk boleh disoal lah. Jadi saya cuma berikan contoh, yang satu contoh saja di kat sini. Okey. Dalam bahagian A juga, boleh juga dikemukakan soalan dalam bentuk soalan urutan, proses ataupun langkah. Okey, dan untuk makluman murid semua, untuk soalan SRT, soalan ni kebanyakan dalam bentuk grafik. Grafik ni makna gambar ke, penyataan ke, rajah ke. Kerana dia nak mengaitkan murid dengan soalan kebat. Makna murid berfikir. Contoh yang ini. Rajah satu menunjukkan minuman daripada sejenis tumbuhan. So dia dah bagi gambar. So murid kena tahulah minuman ini apa dia. Okey, itu yang pertama. Kemudian kita tengok soalan. Lengkapkan peta alir bagi penyerapan nutrien yang terkandung dalam minuman itu. Jadi murid kena tahu ini minuman apa, apa nutriennya, sebab ini berkaitan dengan tajuk pencernaan dan penyerapan. So jadi murid kena tahulah apa nutrien yang ada dalam minuman ini. Lepas murid dah tahu apa pencernaan yang berlaku pada minuman ini, maka baru dah dia boleh jawab mengikut urutan proses penyerapan. So untuk proses penyerapan makan minuman ini ialah air tebu. Okey. Jadi proses akhir pencernaan air tebu ialah glukosa. Betul. Jadi bila nak diserap pula, glukosa ni nak ke mana? Inilah soalan dia. Okey, proses penyerapan glukosa ni nak ke mana? Maka dia ke sel epitelium, masuk ke kapilari darah, seterusnya ke vena portal untuk disimpan di dalam hati. Jadi inilah cara kalau soalan proses. Ada satu lagi dalam bentuk proses yang menegak beginilah. Langkah menyelesaikan tugasan. Jadi murid kena tahulah dalam soalan dalam SRT, silibus SRT, kita ada beberapa bentuk soalan yang berkaitan dengan proses atau langkah, untuk murid kena ingat supaya mereka tahu di mana langkah-langkah yang betul. Baik. Alright. So kita pergi pula kepada bentuk soalan yang lain, iaitu bentuk soalan pengkelasan atau kategori atau klasifikasi. Jadi dalam soalan ini antara contohnya dia beri gambar, tengok grafik dalam bentuk gambar sayur-sayuran. So apakah klasifikasi sayuran A, B dan C? Ini bermakna dekat sini murid kena tahu ini gambar sayur apa. Betul. Kemudian selain dia tahu tahu sayur apa, dia kena tahu pula apakah klasifikasi sayur-sayur tu. Jadi kalau kita tengok klasifikasi untuk sayur A adalah sayuran berbatang. Kalau B ni ialah timun. So timun sayuran berbuah. Okey. Dan ini adalah Lobak. Lobak merah ataupun biasa murid kita carrot lah. So carrot pula sayur kumpulan apa ni? Iaitu kumpulan berakar. Okey, so ini adalah contoh daripada klasifikasi. Kita ada banyak contoh nutrien, contoh fabrik, ada klasifikasi fabrik. Jadi ada beberapa soalan dan murid boleh tengok tu melalui apa? Standard pembelajaran dalam buku. Dia ada nyatakan. Okey. Jadi ada lagi ni yang saya cakap tadilah. Contoh klasifikasi ikan dan karangan laut. Apa dia? Klasifikasi pastry. Ada berapa jenis pastry? Klasifikasi sos. Berapa banyak sos yang ada? Baik. Kemudian klasifikasi roti. Ada berapa kumpulan-kumpulan roti? Jadi semua ni ada dalam buku. Jadi murid kena ingat dan faham. Betul, cikgu. Okey. Seterusnya adalah contoh soalan dalam bentuk kriteria atau ciri. Kriteria atau ciri ni ialah murid kena ingat ciri-ciri pada setiap tajuk yang telah dipelajari. Contoh soalan ini, contoh berkaitan dengan fabrik. Okey. Rajah satu menunjukkan bapa Mei di sawah padi. Gambar. Kalau tengok apa kaitan dia dengan sawah padi kan? Tapi tengok, nyatakan dua ciri fabrik. Dua ciri fabrik yang sesuai untuk bapa Mei.
Jadi berapa Mei dekat sawah padi panas. So apa fabrik yang sesuai? Yang ada penyerapan haba yang baik, cikgu. Yes, jadi fabrik yang sesuai kita pakai adalah kapas. Betul. Jadi apa ciri-ciri kapas? Sejuk. Selesa dipakai lah. Okey. So selesa dipakai. Pengalih haba yang baik. Okey, dia ada banyak ciri. Tetapi kerana perlukan 2 markah, maka berilah 2 jawapan, ya. Jadi contoh ni saya bagilah, dia ada beberapa penyerapan yang baik. Tapi sebab dia minta 2, maka berikan 2 sahaja. Alright. So kita terus kepada prinsip. Soalan prinsip ni adalah soalan yang mana dia boleh melalui soalan pengiraan, dan dalam SRT ada lebih kurang 3 tajuk yang berkaitan dengan pengiraan. Antaranya pengiraan jisim badan, pengiraan nilai tenaga. Jadi yang ni semua dah belajar dalam kelas. Betul. Dalam soalan tidak akan keluar formula. Mana murid kena faham, kena ingat formula. Jadi mereka hanya perlu menunjukkan jalan kerja untuk pengiraan ini. Okey? Yang ini tentang prinsip. Selain daripada pengiraan, prinsip membuat pakaian dan prinsip makanan. So murid kena tahulah. Contoh ni prinsip untuk memindahkan tanda pola. Bila mereka membuat pakaian, nak pindahkan tanda pola daripada pola ke fabrik. Apakah langkah-langkah dia? So dia kena tahu. Kemudian jadi contoh yang ini. Gambar ni menunjukkan kapur tukang jahit yang sedang tanda pola yang nak dipindahkan daripada pola kepada fabrik. So nyatakan teknik yang betul, iaitu dia menggunakan kapur tukang jahit. Kena lengkap. Kalau ada kapur saja pun kita tak boleh terima. Sebab kapur apa? Betul. Kapur tukang jahit. Okey, seterusnya ni masak. Tadi saya cakap tadi kita ada dalam prinsip ada pengiraan, ada dalam jahitan, ada dalam masakan. Contoh prinsip memasak. So kalau kita contoh ni gambar ni, kaedah apa ni? Jadi murid kena tahu. Cikgu. Goreng ikan. Pandai Mira. So kalau nak goreng ikan, apa prinsip dia? Minyak kena panas. Betul, cikgu. Itu yang penting kan. Jadi kalau kita goreng ikan, minyak tak panas, ikan masak tapi tak sedap, tak cantik, tak menarik. Jadi prinsip ni kita perlu ikut supaya kita dapatkan kualiti. Benda barang yang berkualiti. Jadi kalau dekat sini maknanya kalau kuali goreng ikan, maka perlukan minyak yang penuh. Dan yang keduanya, minyak mesti betul-betul panas. Baik, cikgu. Okey. Ini dia antara contoh soalan di bahagian A, di mana ada soalan contoh bagi definisi, simbol, langkah-langkah, kriteria, klasifikasi dan juga contoh soalan bagi prinsip. Cukup jelas penjelasan daripada Cikgu Eliza. Tetapi kawan-kawan, kita nak berhenti berehat seketika. Kita nak sambung semula kelas kita selepas ini. Untuk bahagian B pula, hanya di Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kawan-kawan, jom kita masuk semula ke kelas. Untuk segmen ini, saya bersama dengan Cikgu Eliza, di mana Cikgu akan terangkan cara untuk menjawab bahagian B yang mempunyai 4 soalan serta mempunyai 50 markah. Jadi Cikgu, apakah cara yang terbaik untuk murid-murid di rumah sana bakal menduduki SPM ini untuk tahu kaedah yang terbaik untuk mereka menjawab soalan? Okey Mira, jadi kat sini di sini saya nak kongsikanlah berdasarkan pengalaman saya mengajar murid. Kadang-kadang murid ni dia menjawab soalan tapi dia tak ikut step. Jadi bila tak ikut step, nanti takut kita tertinggal banyak jawapan-jawapan yang diperlukan. Betul. Jadi dekat sini saya fikirkan macam mana murid nak dapatkan soalan yang mengikut standard yang dikehendaki. Jadi dekat sini antara langkah-langkahnya yang boleh saya syorkan, kepada murid-murid. Yang pertama sekali, baca arahan soalan. Baca arahan soalan, sebab dalam arahan itu yang pertama sekali yang kita perlu tahu ialah apa kata tugas yang diperlukan. Betul. Jadi murid tanya pula, apa kata tugas? Kata tugas tu maksudnya dia minta nyatakan ke, terangkan ke, huraikan ke. Jadi itu yang kata tugas kita nak, supaya murid tahu apa yang diperlukan dalam kehendak soalan tu. Kemudian tajuk. Pada soalan biasanya akan tertera tajuk yang telah dipelajari dalam kelas. Dan ketiga, tengok markah. Berapa markah? 10 markah? 15 markah? 12 markah? Sebab dekat sini kita dah boleh
susun berapa bilangan jawapan yang diperlukan dalam soalan. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, bila murid dah baca, dah tahu kata tugas, dah tahu tajuk, dah tahu markah, maka gunakan apa yang ada pada soalan tu. Kalau ada rajah, kalau ada maklumat, kalau ada jadual, tengok balik. Kerana biasanya semua maklumat-maklumat itu ada pada soalan. So gunakan maklumat ini untuk kita nak padankan dengan soalan. Okey, dan ketiga, bila murid dah tengok semua tu, maka kita cuba rangkakan jawapan. Kalau boleh padatlah, ringkas, padat dan menjurus kepada kehendak soalan. Tak payahlah pusing-pusing-pusing. Kadang tu ayat panjang. Betul. Tapi tak ada apa-apa. Tak ada pun mengikut kehendak soalan. Itu yang kadang-kadang membazir masa murid lah. Dan bila kita dah rasa semua dah elok, maka kita pastikan jawapan kita menepati kehendak soalan dan tulislah pada kertas soalan kita. Tuliskan dengan ayat yang sebaik-baiknya. Okey. So itu langkah yang sepatutnya yang kita buat untuk kita menjawab bahagian B. Okey, kalau kita tengok tadi apa yang saya terangkan, bahagian B kita ada 4 soalan dan antara contoh soalan yang boleh saya share dekat sini. Okey, contoh soalan bermaklumat. Apa yang dikatakan maklumat? Terang-terang soalan dah nyatakan. Maklumat berikut adalah tentang keluarga Encik Hafizal. So kita baca dalam ni apa keterangan tentang Cik Hafizal. Cik Hafizal seorang jurutera. Isterinya Puan Zainal suri rumah tangga dan aktif berniaga secara dalam talian online. Mempunyai 2 orang anak yang masih bersekolah. So dalam ni ada 3 maklumat. Okey. Dan kita baca soalan. Berdasarkan maklumat itu, terangkan. Ni kata tugas. Terangkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengurusan sumber keluarga Encik Hafizal. Ini tajuk yang telah kita pelajari dalam kelas. So murid kena recall balik lah. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi sumber? So berapa markah? 9 markah. 9 markah bermakna mereka kena tahu apakah faktor-faktor yang dikaitkan dengan soalan ini. Okey. Jadi dekat sini saya nak share bagaimana langkah-langkah tadilah. Mana kita dah tahu kata tugas terangkan. So tajuknya faktor yang mempengaruhi pengurusan sumber. So murid senaraikanlah faktor-faktor ini yang telah mereka pelajari dalam kelas. Jadi ingat balik. So ini adalah faktor-faktornya. Ada 5 faktor. Ada 5 faktor yang mereka dah ajar. Maka tuliskan pada kertas. Tuliskan. Kemudian kita tengok balik maklumat. Ini maklumat yang telah diberikan dalam soalan. Jadi daripada maklumat itu, kita kaitkan balik dengan faktor tadi. So Encik Hafizal seorang jurutera. Faktor mana yang sesuai? Okey, dengan pernyataan itu. So ini adalah faktor pendidikan keluarga. Sebab dia perlukan pendidikan hingga ke peringkat yang lebih tinggi untuk menjadi seorang jurutera. Faktor ini. Kemudian isteri Puan Zainun suri rumah dan aktif berniaga dalam talian. Faktor apa yang kita boleh kaitkan? Taraf sosioekonomi keluarga. Okey, dan 2 orang anak yang masih bersekolah. Faktor apa yang kita boleh kaitkan? Iaitu faktor saiz, komposisi dan kitaran hidup. Jadi ini dah step yang kedua tadi lah, langkah yang kedua. Maka lepas itu barulah kita draftkan jawapan kita. Jadi Cik Hafizal seorang jurutera, dia mendapat gaji yang tinggi kerana dia mempunyai taraf pendidikan yang tinggi, faktor tadi, dan kita huraikan. Maka dia boleh menguruskan keuangan keluarga dengan baik. Tadi maklumat yang kedua, Encik Zainun seorang suri rumah tangga dan aktif berniaga secara atas talian, maka dia mempunyai sumber pendapatan tambahan yang boleh membantu Encik Hafizal dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga dan dia dapat menguruskan keluarga dengan baik. Sebab apa? Dia bantu suami dia dengan buat perniagaan online. Okey, jadi taraf ekonomi keluarga mereka baiklah. Dan Cik Hafizal menjadi 2 orang anak yang masih bersekolah. Maka dengan saiz komposisi kitaran hidup keluarga,
maka dia perlu menguruskan kewangan dengan baik untuk memastikan keperluan anaknya dapat dipenuhi. Faktor tadi kemudian diterangkan tentang kehidupan Cik Hafizal. Itu cara murid menyusun ayat lah. Jadi dekat sini boleh kita buat dalam bentuk perenggan demi perenggan, ataupun nak buat ayat sambung semua pun boleh, terpulang kepada murid-murid. Macam cara mereka nak jawab. Okey. Tadi maklumat, ini bergambar. Ini contoh soalan yang kedua. Soalan bergambar. Okay, kita tengok soalan. Kelas anda telah membuat lawatan ke sebuah pasar untuk membuat penilaian tentang amalan menjaga kebersihan dan keselamatan. Kita tengok gambar. Kita kaji gambar. Kerana dalam gambar inilah ada mengandungi maklumat yang diperlukan dalam soalan berdasarkan kepada penilaian amalan menjaga kebersihan. Jadi, kata tugas, berdasarkan rajah, terangkan kemungkinan berlaku pencemaran makanan dan pencemaran silang di pasar minggu. So ini adalah tajuk dalam pelajaran kita. Tajuk kita pencemaran makan dan pencemaran silang. Berapa markah? 8 markah. So daripada gambar itu kita kajilah apakah pencemaran yang berlaku di sini. So, antaranya kerosin, antaranya lalat yang menghurungi ayam. Kerana ayam segar, cikgu. Ayam segar. Sebab ni ayam segar kan. Betul. Okey, yang ini nasi lemak berlauk. Tukang masak dia, penjualnya. Kan? Betul. Tidak makan penuh kepala, mengisap rokok. Dan kalau kita lihat, pencemaran silang ialah lalat terbang pergi ke laut. Kita tak nampak lalat terbang, tapi kita nampak sini ada lalat, sini ada lalat. Ada kemungkinan untuk dia terbang ke laut kan. Jadi itu antaranya. Jadi kita senaraikanlah bahan kimia iaitu minyak kerosin kita letak atas meja makan. Haiwan dan serangga perosak lalat berterbangan di atas ayam. Benda asing, abu rokok dan juga rambut yang tidak ditutup. Mikroorganisma iaitu pencemaran silang, lalat yang hinggap pada ayam terbang ke gerai nasi lemak yang membawa kuman. Kan? Yang kita tak nampak adalah perubahan fizikal. Dalam gambar kita tak nampak warna. So tak boleh jadi jawapan. Tindak balas enzim pun kita tak nampak. So tidak boleh jadi jawapan. So jawapan hanyalah 4 ini saja. Dengan penerangan. Sebab kata tugas terangkan. Jadi dia perlu terangkan secara lebih terperinci lah. Yang ini saya tak share jawapan yang detail. Itu cara dia. Cara untuk kita mencari jawapan. Okey. Jadi contoh soalan kita yang seterusnya adalah soalan pengiraan. Soalan pengiraan, saya rasa rata-rata cikgu mengajar cara mengira. Jadi dekat sini saya cuma nak highlightkanlah. Hitungkan jumlah nilai tenaga dalam kilojoule. So dekat sini yang saya sangat-sangat sarankan, tak semestinya betul, tak semestinya kena ikut, tapi yang disarankan iaitu kita buat dalam bentuk jadual. Dalam bentuk jadual supaya murid mudah menjawab dan guru juga senang memeriksa. Jadi kalau kita lihat form jalan kerja dan jawapan. Unit jangan tinggal. Tolong masukkan unit lah sebaik-baiknya, kilojoule. So jalan kerja, protein nilai tenaga 17, lemak 38, karbohidrat 17. Okey. Dan satu lagi kesilapan murid. Kesilapan semasa memindahkan jawapan. Nampak? Porsi 73/100 kali 160 sepatutnya 116.8 116.8 gram, tapi kerana kesilapan dia memindahkan, tengok 118.6, patutnya 116. Jadi yang ni dia betul. Tapi kesilapan dia sini akan memberi kesan kepada pengiraan akhir nanti. Jadi berapa banyak dah markah dia akan hilang dekat sini kan. Kerana kesilapan di sini, dia mengira akan jadi salah di sini, dan dekat sini pun nanti akan salah. Kecuaian di situ. Kecuaian dekat situ. So make sure. Make sure murid kena pastikan pemindahan markah. Ini dari segi pengiraan lah. Okey, itu sepatutnya jawapannya. Sorry. Ini sepatutnya jawapan. Jadi bila kira, barulah kita dapatkan jawapan yang sebenarnya. Okey.
Contoh soalan yang berikutnya. Soalan sekiranya ada soalan penilaian. Apa yang dikatakan penilaian? Sekiranya ada dua gambar. Dua gambar, dua maklumat. Okey. Jadi, apabila soalan yang berbentuk begini, kita baca soalan ni dulu. Suzila mempunyai bentuk badan yang tinggi dan langsing. Akan menghadiri majlis rasmi. Raja menunjukkan dua style pakaian yang dilakar oleh Suzila. Dua gambar. Okey. Terangkan kata tugas kesesuaian style pakaian dengan membandingkan pakaian A dan pakaian B kepada Susila. 12 markah. Jadi, kita tengok macam mana kita nak jawab. Okey. Jadi perbandingan gambar A, gambar B. Apabila kita membuat perbandingan, kalau pada soalan tentang perbandingan ataupun ada dua gambar, bandingkan kepada ciri atau kriteria yang sama. Contoh, leher, garis leher, garis leher. Garis leher. Lengan, lengan. Corak. Kita bandingkan pada perkara yang sama. Kita jangan banding beza-beza, jadi tak nampak perbandingan. Jadi bila kita banding, kita kena make sure apa yang kita banding itu benda yang sama, dan kemudian kita kena beri sebab, justifikasi. Contoh yang ini, ini contoh, bukan mesti perlu diikuti. Contoh cara menjawab. So kita buat pakaian A, pakaian B. Okay, garis leher bentuk V. Kenapa? Akan menampakkan leher lebih jinjang atau panjang. Garis perkataan leher tinggal. Nampak? Garis apa? Jadi dekat sini dia akan hilang markah. Garis apa? Oh, okey, baik. Kan? Cikgu. Dia akan hilang lah sebab garis apa dekat sini. Ini saja. Saya tunjuk kecuaian murid. Betul. Garis leher bentuk V. Garis bentuk bulat. Tapi sebenarnya garis leher bentuk bulat lah. Okey, menampakkan lehernya pendek. Dia kena ada reason pula. Reason betul, tetapi kesilapan kerana kecuaian. Okey, corak menegak menampakkan seorang lebih tinggi. Corak melintang menampakkan seorang itu lebih gempal. Dia kena ada reason. Kenapa? Bila kita banding tu, apabila kita membuat penilaian atau perbandingan, kita mesti berikan reason. Okey, jadi lengan. Yang ni ada juga cikgu. Memang boleh sama ke cikgu? Bergantung pada soalan. Sebab kita nak tahu dalam peperiksaan ialah kita nak menguji kefahaman murid. Jadi difaham dengan pandang rata akan menampakkan lengan kecil, dengan akan menampakkan kecil. Tapi dari segi kesesuaian pakaian, mana yang sesuai? Maka yang sesuai adalah B, disebabkan dia tinggi dan langsing. Jadi yang inilah sesuai untuk dia. Betul. Okey. So, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, dia boleh bandingkan dengan cara begini. Cara dua step ni, yang ini juga. Jadi, terpulang pada murid. Dalam peperiksaan tidak ada yang spesifik, cara menjawab yang spesifik. Itu terpulang kepada murid, cara mereka nak menjawab. Baik, cikgu. Okey, penjelasan yang ringkas namun padat oleh Cikgu Eliza cara untuk menjawab bahagian B. Tadi setelah saya meneliti dan fokus kepada soalan yang cikgu dah terangkan, saya kira untuk bahagian B ni antara soalan-soalan yang mungkin boleh ditanyakan, contoh soalan bermaklumat, contoh soalan bergambar, soalan contoh pengiraan dan juga soalan contoh penilaian. Betul cikgu Jadi kita nak berhenti berehat seketika. Kita nak sambung semula perbincangan kita selepas ini. Kawan-kawan, jangan ke mana-mana, hanya di Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2022 Pecutan bersama saya, Mira, serta guru penyampai hari ini iaitu Cikgu Eliza Ilyas. Di mana hari ini kita sentuh mata pelajaran sains rumah tangga untuk kertas 1 khas untuk murid-murid yang bakal menduduki SPM tidak lama lagi. Untuk kali ini, cikgu dah fokuskan bahagian A dan juga bahagian B, di mana setiap bahagian mempunyai 50 markah untuk murid-murid memperolehnya. Dan untuk segmen ini, cikgu, tak lengkap rasanya kalau sains rumah tangga tiada lakaran. Mesti kena ada. Jadi untuk segmen ni saya kira Cikgu Eliza nak kongsikan bagaimana cara ataupun kaedah yang terbaik untuk lakaran itu. Silakan. Okey, terima kasih Mira. Jadi soalan seterusnya iaitu soalan lakaran, melakar soalan membuat lakaran
Jadi cuba tengok soalan yang contoh soalan tentang lakaran. Lakar dan labelkan. Okey, kata tugas. Kata tugasnya ialah lakar dan label. Maknanya murid perlu melakar dan dia kena labelkan. Style pakaian yang sesuai untuk Shikin yang mempunyai bentuk badan yang rendah dan gempal pada krokis yang disediakan. Maknanya krokis akan disediakan dan ini adalah krokis. Maknanya murid akan gunakan ini untuk mereka melakarkan pakaian. Jadi sebelum nak melakar pakaian, semamalah kita tengok markah, kata tugas, fahamkan maknanya melakarkan bentuk badan yang rendah dan gempal. Kemudian markah 6. Jadi dekat kelas cikgu dah mengajar ada 7 elemen yang boleh murid lakarkan pada style pakaian ini. Bergantung kepada bentuk badan lah yang dikehendaki. Jadi bila dah tahu bentuk badan, maka murid mula melakar. Dekat sini yang saya cakap tadi, guna pensel. Sebab kalau guna pensel salah dah susah nak padam. Kan? So gunakan pensel untuk kita melakar. Jadi sebelum tu murid kena tahulah dahulu prinsip untuk melakar pakaian mengikut bentuk badan. Ini elemen yang saya cakap tadi. Garis leher, lengan, garis cantuman, warna, corak, hiasan, tekstur. So murid boleh masukkan ke semua elemen ini dalam lakaran mengikut bentuk badan. Jadi yang ini penting ni. Murid kena tahu prinsip ni. Alright? Jadi ini dia. So murid pun mungkin catatkan dahulu untuk mengingat. Kemudian draftkan. Jadi dia buat lakaran menggunakan krokis ini jadi di dalam sekolah pun cikgu telah mengajar. So tak ada masalah lah untuk murid tahu. Untuk murid tahu cara nak melakar. So bila dia dah lakar, dah cantik, maka dia perlu labelkan. Okey, mengikut elemen-elemen yang telah dia catatkan. Okey, garis leher bentuk V. Lengan raglan. Lengan raglan ni maknanya dia bersambung dekat dada lah. Garis leher dan garisan dan cantuman bentuk V. Corak, fabrik sederhana, warna fabrik, hiasan. Okey. Setakat ni Mira faham tak? Setakat ni jelas cikgu. Okey. Faham. Tapi ada kalanya murid ni kecuaian, dia tak buat garisan label. Dia tak ada, cuma dia tulis je. Tak boleh lah cikgu ya? Tak boleh lah, bukan sebab tak boleh. Kenapa? Nak menunjukkan dekat mana garisan cantuman. Memang cikgu faham, tapi kita nak murid lebih jelas jawapannya tu di mana. So kalau boleh gariskan betul-betul dekat mana yang dia lakarkan label ni. Tak semestinya ada arrow anak panah. Asalkan dia gariskan betul-betul di tempat yang dia lukis. Itu yang penting. Lakar dan label. Jadi mesti ada label. Kalau tak ada label, tak ikut pula arahan. Dia lakar saja tanpa ada label. Jadi dia akan kehilangan markah lah dekat situ mungkin, kan? Sebab arahan dia tidak ikut kata tugas itu. Ini contoh yang kedua. Ini tentang lakaran pakaian. Betul. Seterusnya kita nak pergi pada soalan yang berikutnya. Persatuan Sains Rumah Tangga SRT sekolah anda bercadang memasarkan produk berasaskan roti untuk projek jualan sekolah. Anda dikehendaki menghasilkan label makanan untuk produk itu. Lakar dan labelkan label makanan yang kreatif untuk produk itu yang mengandungi maklumat mengikut peraturan-peraturan makanan 1985. Arahan, lakar dan label kata tugas. Apa dia? Soalan dia, label makanan yang mengandungi maklumat peraturan. So dekat sini pun tentang makanan. Maka mereka perlu tahu pula apa maklumat dalam label makanan. Di sini kecuaian yang berlaku, biasanya murid dia buat lakaran bekas makanan. Sedangkan kita bukan nak bekas makanan. Bekas makanan ni dipelajari semasa di tingkatan 1, 2, 3 RBT. Bekas makanan. Tapi di peringkat kita nakkan maklumat
label. Jadi maklumat label ni, ini contohnya. Jadi ruang jawapan disediakan. Contoh yang ini. Ruang jawapan disediakan. Maknanya dalam inilah murid perlu menjawab. Seperti yang saya terangkan, jawab dalam ruang jawapan. Jadi dalam ini. Baik, cikgu. Okey. Jadi maka lakarkan. Gunakan pensel. Gunakan pensel, kita buat lakaran maklumat-maklumat ini. Ada label tak? Tak ada. Tak ada label. So, maka dia perlu labelkan. Okey, label-label ini saya pasti dan yakin murid-murid kita telah belajar dan mereka kena tahulah iaitu kita ada lebih kurang dalam 9 maklumat yang diperlukan. Okey, so saya akan pergi satu persatu label-label ini kerana diharapkan label yang diterakan juga mesti betul. Yang pertama, kalau ada tulis bahan pengawet, maka label pengawet. Kalau ada bahan pengawet, maka tuliskan apa bahan pengawet itu dan tulis bahan pengawet. Jenama, tak kisahlah jenama apa sebab dia pun tidak nyatakan soalan. So terpulang. Komposisi nutrien. Karbohidrat, ini yang asas. Yang asas. Okey, berat atau isi padu dalam unit gram, kilogram, tengok pada soalan lah. Maksudnya berat bahan makanan tu, kod bar. Tanda halal. Okey, tanda halal kata kita lihat dekat sini. Perlu tanda halal yang betul yang dipelajari di dalam kelas, iaitu logo yang betul. Logo tanda halal perlu yang betul yang kita pelajari dalam kelas. Ni yang penting. Betul, cikgu. Okey, nama dan alamat ikutlah terpulang pada soalan. Okey, kandungan bahan yang kita nak buat makanan ini, lakaran kreatif. Okey, dan tarikh luput. Susunan tak kisah bagaimana. Asalkan ada maklumat. Okey. 9 maklumat penting dalam menghasilkan label makanan. Baik, betul. cikgu, saya kira kita pun dah sampai ke penghujung kelas kita. Panjang cikgu dah terangkan dari awal sehingga ke penghujung. Sedikit rumusan ringkas daripada Cikgu Eliza. Okey, rumusan yang saya boleh buat ialah yang pertama, study lah. Iyalah. Yang pertama perlu study, perlu ingat fakta, perlu faham soalan dan jangan tergopoh-gapah bila menjawab. Fahamkan soalan tu yang penting. Kemudian draft soalan. Dah draft, barulah kita jawab dengan betul. Yang perancangan tu kena ada. Betul. Dalam kita memberi jawapan. Okey, yang itu yang saya boleh rumuskanlah untuk SRT kita nanti. Baik, cikgu. Jadi kepada semua, saya pun ingin mengambil kesempatan untuk ucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM yang bakal menduduki kertas sains rumah tangga. Diharapkan anda beroleh kecemerlangan. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Eliza atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini, serta Cikgu Nurziana selaku Cikgu Jurubahasa Isyarat. Kita nak akhiri kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam hormat. Bye.